Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan kumpulan yang terakhir akan membentangkan mengenai tajuk taklid impaknya terhadap masyarakat. Daripada pembentangan kami, Ustaz dan para sahabat sekalian akan memperolehi konsep taklid dan impaknya terhadap masyarakat kita. Terlebih dahulu, eloklah saya memperkenalkan diri. Nama Siti Halimah Ismail, kad matriks 2020950801. Tanpa membuang masa, marilah kita melihat pula kepada konsep taklid. Taklid ini dia berasal daripada perkataan Arab, yaitu qallada yuqallidun, qilladan taklidun, yang bermaksud meletakkan kalung di leher. Daripada maksud ini dapatlah diumpamakan seseorang yang memakai kalung di lehernya dan pada akhirnya kalung itu membelenggu lehernya sendiri. Manakala daripada segi syarak pula, taklid ini bermaksud suatu kepercayaan dan amalan yang mengikut-ikut terhadap sesuatu hukum tanpa melakukan kajian terlebih dahulu. Malah golongan yang bertaklid ini juga mewajibkan ke atas semua umat Islam agar mengikut segala fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama yang terdahulu. Kemunculan taklid ini dah bermula pada awal kurun keempat Hijrah sehingga kejatuhan kota Baghdad kepada kerajaan Hulagu pada tahun 656 Masihi. Faktor kemunculan taklid ini juga disebabkan pada waktu itu para ulama tidak mengeluarkan pendapat atau ijtihad terhadap permasalahan yang baru muncul ketika itu. Sedangkan para ulama sudah cukup syarat untuk menjadi seorang mujtahid atau kata lain, mereka sudah cukup syarat untuk mengeluarkan pendapat atau ijtihad mereka terhadap permasalahan yang baru. Maka disebabkan itu bermulalah satu era di mana pintu ijtihad itu tertutup dan perkara ini membawa kepada kesan buruk di mana wujudnya satu golongan yang mewajibkan untuk berpegang kepada mazhab masing-masing. Dan pegang pada mazhab masing-masing ini mereka tidak terima ataupun susah untuk menerima fatwa daripada mazhab yang lain. Ke, uh, Amalan taklid ini juga dia berkembang sehingga kepada dalam bidang pengajian di mana membataskan untuk kita menelaah kitab-kitab. Maksudnya dekat sini, jika dia adalah mazhab Syafi'i, maka dia tidak akan menelaah kitab Hanbali, Maliki atau Hanafi dan begitu juga sebaliknya. Mereka hanya berpegang teguh kepada mazhab masing-masing saja. Dan disebabkan mereka berpegang teguh kepada mazhab masing-masing, perkara ini pula melahirkan lagi satu golongan di mana dia fanatik terhadap mazhab. Fanatik kepada ketua lah. Jadi bila mana dia fanatik dengan satu mazhab ni, apa sahaja yang dikeluarkan oleh ketua mereka, mereka akan ambil secara membuta tuli tanpa mengkaji dengan dalil ataupun tanpa mengkaji. Mereka tidak tahu lah, mereka akan ambil dan buat dan sampaikan lagi kepada orang lain. Dan perkembangan amalan ini dan membawa kepada faktor yang membekukan pemikiran kerana umat Islam hanya terikat kepada sesetengah mazhab sahaja ataupun satu mazhab sahaja. Dan bila kita lihat kepada perkembangan amalan taklid ini, dia hanyalah membawa kepada kesan yang buruk, iaitu wujudnya kemunculan yang pemikiran pemikiran kecil, pemikiran tidak luas lah. Dan perkembangan amalan taklid ni juga mewujudkan satu golongan yang fanatik terhadap mazhab. Jadi secara kesimpulannya, amalan taklid ni dia hanya membawa kesan yang buruk lah kalau kita lihat kepada sejarah amalan taklid itu sendiri. Walaupun begitu, amalan taklid ini dia mempunyai dua pendapat, yaitu pendapat yang harus bertaklid dan juga pendapat tidak harus bertaklid. Kita lihat dulu kepada pendapat tidak harus untuk bertaklid. Pendapat tidak harus bertaklid ini berdasarkan daripada ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa
kaedah taklid ataupun amalan ini merupakan satu amalan atau sikap yang tercela dan tidak disukai kerana mengikuti tanpa ada sebarang dalil dan juga bukti. Perkara ini dapat dibuktikan daripada surah Al-Maidah ayat 104. Daripada ayat tersebut menyatakan Allah menyuruh untuk orang kafir menyembah kepadanya, akan tetapi orang golongan kafir menjawab mereka tidak akan menyembah Allah kerana mereka hanya akan ikut apa yang disampaikan oleh nenek moyang mereka. Maksudnya dekat sini mereka menyembah batu berhala lah, sebab nenek moyang dan kan menyembah batu berhala. Jadi disebabkan mereka hanya mengikuti nenek moyang mereka tanpa ada sebarang bukti, sedangkan batu berhala itu tidak dapat membantu mereka walaupun mereka berdoa secara sungguh-sungguh. Sesungguhnya hanya Allah sahaja merupakan Tuhan yang esa, bukannya batu berhala dan selainnya. Jadi disebabkan sikap golongan orang kafir yang hanya ikut nenek moyang mereka ini, maka Allah katakan sikap mereka yang mengikuti itu adalah satu sikap yang tercela. Sebab ialah sudahlah mengikut tanpa sebarang bukti, terus mengkafirkan lagi Allah. Jadi daripada ayat itu dia dapat kita tahulah bahawa bertaklid ini dia adalah tidak harus untuk kita guna kalau daripada kita tidak mempunyai sebarang dalil atau kalau sesuatu perkara itu tidak mempunyai sebarang dalil ataupun bukti. Walaupun demikian, seperti yang saya sebut tadi, amalan bertaklid ini juga ada pendapat yang mengatakan ianya adalah harus berdasarkan surah Al-Maidah ayat surah An-Nahlu ayat 63, di mana Allah berfirman yang bermaksud, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Di sini Allah menyeru kepada manusia agar perlu bertanya kepada mereka yang tahu jika kita tidak mengetahui sesuatu perkara ini. Okey, contohnya kalau kita tidak tahu sesuatu perubatan ini, kita perlu tanyalah kepada orang yang benar. Janganlah pula kita tanya kepada accountant, engineer. Kalau kita tidak tahu mengenai perubatan, kita tanya kepada yang benar, iaitu doktor. Kalau kita tidak tahu matematik, kita tanyalah kepada yang mahir dalam bidang tu, iaitu accountant lah kan, contoh. Jadi berdasarkan firman itu ada golongan yang mengatakan taklid ini harus. Walaupun begitu, jika kita ingin bertaklid, kita perlulah tahu bahawa orang yang mengeluarkan pendapat itu dia sudah cukup syarat menjadi seorang mujtahid. Ini lebih kepada topik agama lah. Kalau macam kita nak tanya mengenai agama, pastikan kita bertaklid itu para ulama itu ataupun seseorang itu dia sudah cukup syarat untuk menjadi seorang mujtahid ataupun sudah cukup syarat untuk mengeluarkan fatwa pendapat sendiri. Macam begitulah. Jadi secara kesimpulannya, secara tuntasnya, taklid ini dia ada dua pendapat bagi saya memang ada dua pendapat, iaitu harus dan juga tidak harus. Dia perlu mengikut situasi masing-masing lah. Maksudnya tidak harus untuk kita bertaklid jika kita tidak pasti akan kenyataan itu. Contohnya selalunya berlaku benda ni dekat media sosial lah kan. Kalau kita nampak satu page di mana dia mengeluarkan satu isu ataupun berita dan kita tidak tahu, maka sebaiknya janganlah kita ikut ataupun menyebarkan. Tetapi kalau bagi saya yang harus tu yang kita yakinlah. Contohnya macam kalau topik agama, kita akan pergi kepada media, bukan media, laman web fatwa begitu. Jadi perlulah kita berhati-hati untuk tahu di mana yang perlu kita melakukan amalan taklid tu, di mana tempat dia yang perlu kita lakukan amalan taklid. Jadi saya rasa itu sahaja daripada objektif yang pertama, iaitu konsep taklid. Saya serahkan pula kepada pembentang seterusnya.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atira binti Ma'ali bernombor matrik 2020990865. Okay, hari ini saya akan membentangkan berkenaan impak taklid kepada masyarakat. Okay, saya akan membentangkan 2 poin di mana impak yang pertama ialah ilmu agama tidak akan berkembang di dalam kalangan masyarakat. Okey, kenapa ilmu agama tidak akan berkembang di kalangan masyarakat? Kerana masyarakat ni mereka hanya menerima, malah mereka tidak akan mengkaji. Mereka hanya menerima segala hukum, segala hujah yang oleh sesuatu pandangan. Malahan mereka ni tidak akan mengkaji untuk mengetahui kesahihan sesuatu perkara tersebut. Jadi jumhur ulama ni mereka bersepakat mengatakan bahawa seseorang itu tidak boleh bertaklid secara mutlak dengan tujuan agar setiap individu itu dapat belajar dan juga berusaha untuk mengetahui sesuatu hukum serta landasan hukum berserta dengan dalilnya agar mereka dapat beramal atas ilmu yang tersebut. Dan juga ia bukan hanya sekadar ikutan semata-mata. Maka dekat sini jelaslah mengatakan bahawa seseorang itu perlu juga mengkaji kesahihan dan keberadaan sesuatu dalil itu, adakah ia sah ataupun ia tidak. Semua individu juga diharuskan untuk belajar untuk mengetahui dalil dan dasar agama dengan lebih mendalam. Okey, kita boleh lihat petikan daripada surah An-Nahl ayat 43 di mana Allah menuntut seseorang individu Islam itu untuk mencari ilmu pengetahuan agar dapat meningkatkan lagi keimanannya kepada Allah dan tidak terjerumus kepada jurang kebodohan. Okey, kita boleh lihat daripada surah An-Nahl ayat 43 yang bermaksud, dan tidaklah kami mengutuskan rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad, melainkan dari kalangan orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu bertanyalah kepada mereka, orang-orang yang berpengetahuan agama, jika kamu tidak mengetahuinya. Maka ayat tersebut jelaslah menunjukkan bahawa kita perlu untuk mencari ilmu, untuk menambah ilmu, untuk mengetahui ilmu kerana ia dapat melandaskan diri kita ke arah sesuatu tujuan yang benar ataupun tidak. Okey, seperti yang awak boleh lihat, graf tersebut menunjukkan data yang telah dikumpul oleh responden berkaitan dengan impak taklid pada masyarakat. Okey, ini untuk item yang pertama, iaitu ilmu agama tidak berkembang. Kita boleh lihat seramai seorang, iaitu 2.9% mengatakan beliau tidak bersetuju dengan item ini, dan manakala seramai 7 orang responden, iaitu 20%, menunjukkan skala tidak pasti berkenaan dengan item ini, iaitu ilmu agama tidak berkembang. Dan pada skala 2, iaitu skala setuju, mengatakan 17 responden, iaitu 48.6% mengatakan setuju berkaitan dengan item ilmu agama tidak berkembang. Okey, serta 10 orang responden, iaitu 28.6% mengatakan sangat setuju berkaitan item ini. Okey, manakala kita boleh lihat item skala 2, iaitu skala setuju, paling tinggi, iaitu 17 orang mengatakan bahawa mereka setuju berkaitan dengan item ini. Item ini juga disokong oleh informan yang pertama, iaitu yang telah ditemu bual, iaitu yang mengatakan bahawa ilmu agama ini tidak akan berkembang dalam kalangan masyarakat kerana mereka tidak mempunyai pemikiran yang benar, yang hanya pemikiran mereka ni berlandaskan kepada nafsu semata-mata.
kata beliau. Okey, maksudnya macam contohnya mereka ni menafsirkan sesuatu benda itu mengikut keperluan mereka. Okey, contohnya jika seseorang individu tersebut berkehendak kepada sesuatu itu, maka dia akan menafsirkan ayat Al-Quran tersebut mengikut pendapatnya sendiri. Maka di sini boleh mengatakan bahawa ilmu agama mereka tidak berkembang kerana mereka tidak mahu mengkaji dengan lebih mendalam, malahan mereka telah berhujah dengan hujah mereka sendiri mengikut kehendak mereka sendiri. Poin yang seterusnya ialah enggan mendengar pendapat orang lain serta bersikap keras. Okey, kenapa perkara ini terjadi? Perkara ini terjadi disebabkan oleh munculnya pengikut yang terlalu fanatik terhadap sesuatu mazhab tersebut. Jadi, bila munculnya pengikut macam ni, dia akan menyebabkan pembekuan terhadap pemikiran kerana mereka ni terlalu taksub dengan sesuatu pandangan tersebut kan. Jadi dia menyebabkan pemikiran mereka sempit. Jadi dia juga akan menyebabkan perselisihan faham antara sesama Muslim walaupun telah diberi hujah yang kukuh beserta dengan dalil. Okey, jadi lanjutan daripada perkara berikut, biasalah bila dah berselisih faham, bila dah menegakkan kebenaran sendiri, jadi dia akan menyebabkan pergaduhan antara sesama Muslim kerana mereka ni beranggapan bahawa kebenaran tu datang daripada mazhab ni sendiri, daripada pandangan ni sendiri, dan walaupun telah diberi hujah kan yang saya cakap tadi. Okey, jadi ia akan menyebabkan iman seseorang, orang yang bertaklid ni akan menyebabkan iman seseorang itu berada dalam bahaya kerana ia terletak kepada kebenaran kepada orang yang diikutinya sahaja. Jika baik orang yang diikuti itu, baiklah dia, tapi jika buruk maka binasalah kehidupan akan datangnya. Berikut adalah data yang telah dikumpul oleh responden seramai 35 responden mengenai item yang kedua ni, iaitu enggan mendengar pendapat orang lain serta bersikap keras. Okey, apa yang kita boleh lihat di sini seramai 5 orang, iaitu menunjukkan skala 3 yang mengatakan tidak pasti berkaitan item ini, manakala seramai 13 orang responden iaitu 37.1% mengatakan setuju berkaitan dengan item ini. Okey, manakala 17 orang iaitu 48.6% mengatakan sangat setuju berkaitan dengan item ini. Okey, di sini kita boleh lihat bahawa 17 orang memilih skala 1 iaitu sangat setuju berkaitan item ini yang menunjukkan paling tinggi. Okey, hal ini dapat diperkukuhkan lagi dengan perkara yang terjadi iaitu daripada golongan konservatif agama iaitu di Nusantara, di mana mereka ini beranggapan bahawa sesiapa sahaja yang beramal menggunakan mazhab Syafi'i, jadi mereka ni akan dianggap sebagai sesat, ataupun mereka ni patut dipinggirkan dan dipulaukan. Golongan sebeginilah patut dipinggirkan dan dipulaukan. Jadi hal ini terjadi sebab ialah mereka terlalu taksub dengan mazhabnya dan menyebabkan golongan tersebut menolak pandangan daripada mazhab lain. Sebelum saya melanjutkan lagi impak taklid kepada masyarakat, saya ingin memperkenalkan diri saya, Nur Sabrina binti Sabri, memegang nombor matrik 2020973701. Impak taklid kepada masyarakat ialah perkembangan pemikiran manusia yang jumud. Hal ini berlaku kerana mereka hanya terikat dengan sesuatu mazhab sahaja. Perkara ini akan memberi kesan yang negatif kepada pemikiran seseorang. Apa yang kita dapat lihat secara sedar atau tidak sedar, golongan ini sanggup meminggirkan sumber Al-Quran dan As-Sunnah yang sangat penting dalam kehidupan. Walaupun mereka tahu hal itu tidak benar dan telah jelas dari kedua sumber yang agung itu, mereka tetap mempertahankan dengan hujah mereka. Golongan ini juga sangat mempercayai pendapat mazhab mereka secara bulat-bulat tanpa mengkaji dengan lebih terperinci. Walaupun hujah telah diberikan,
berdasarkan hadis yang sahih, mereka tetap juga menidakkan hal tersebut. Maka mereka telah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 1. Auzubillahi minasyaitonirrajim, yang membawa maksud, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apa yang anda dapat lihat di skrin sekarang ini adalah graf yang menunjukkan data yang dikumpul oleh responden berkaitan impak taklid terhadap masyarakat. Ini item yang ketiga, iaitu perkembangan pemikiran manusia yang jumud. Okey, apa yang kita dapat lihat pada skala pertama iaitu setuju seramai 8 orang responden bersamaan 22.9%. Seterusnya, skala yang kedua iaitu setuju 20 orang responden yang memilih item ini iaitu bersamaan 57.1%. Dan pada skala tidak pasti, seramai 5 orang iaitu sebanyak 14.3%. Dan manakala pada skala tidak setuju, seramai 2 orang iaitu 5.7%. Okey, manakala apa yang kita dapat lihat di skala 2 iaitu skala setuju merupakan skala yang paling tertinggi responden memilih item ini. Hal ini dapat diperkukuhkan lagi dengan isu terlalu taksub dengan pemimpin politik, di mana perkara yang salah pun boleh jadi betul. Hal ini dikatakan sebagai pemikiran jumud lah. Okey. Kerana tiada usaha untuk mengkaji sesuatu perkara dengan lebih terperinci. Justru itu, umat Islam ni akan tersasar dari landasan agama Islam. Dan ada juga isu berkenaan terlalu percaya terhadap maklumat di media sosial tanpa usul periksa dan tidak tahu kesahihannya sama ada telah disahkan ke atau tidak oleh pihak yang bertanggungjawab. Hal ini akan menyebabkan pemikiran mereka menjadi sempit dan tidak mampu membuat keputusan yang seimbang. Seterusnya kita masuk kepada impak taklid terhadap masyarakat yang keempat, iaitu berlakunya perdebatan dan pertelingkahan. Hal ini disebabkan oleh timbulnya satu kelompok yang berselindung dengan nama ahli hadis, walhal mereka ni tidak menerima dan tidak mempunyai kaedah atau metodologi yang betul. Perkara ni sangat berbahaya terhadap umat Islam kerana mereka ni mendakwa diri mereka pengikut ahli hadis atau pembawa. Walhal hakikatnya mereka ni hanya membawa fahaman yang salah, iaitu yang dikenali sebagai fahaman Wahabi atau Salafi. Sebagai contoh, adanya tokoh-tokoh yang hebat dalam agama seperti ulama, guru agama dan ustaz yang telah menyebarkan ajaran sesat serta maklumat yang palsu berkenaan dengan agama. Oleh hal yang demikian, mereka hanya percaya tanpa usul periksa kerana dianggap mereka ni memang sangat arif tentang agama sebab ada title ustaz macam tu. Maka berlakunya perasaan yang sangat taksub kepada mazhab masing-masing dalam masyarakat menyebabkan berlakunya pertelingkahan dan perdebatan bagi mempertahankan mazhab yang mereka anuti. Apa yang dinyatakan di sini pada skala pertama iaitu sangat setuju adalah seramai 11 orang responden yang memilih item ini bersamaan dengan 31.4%. Okay, skala yang kedua pula setuju seramai 20 orang responden iaitu bersamaan 57.1%. Seterusnya tidak pasti pula seramai 2 orang responden yang memilih iaitu sebanyak 5.7%.
Sama juga dengan tidak setuju, seramai 2 orang responden iaitu bersamaan 50.7%. Okey, apa yang kita dapat lihat di sini adalah skala 2 merupakan skala yang paling tertinggi iaitu skala setuju yang menunjukkan responden memilih item ini. Hal ini dapat diperkukuhkan lagi dengan isu yang berlaku iaitu timbulnya kumpulan Ahbash. Mereka telah membawa fahaman yang sangat menyeleweng dari mazhab Ahli Al-Sunnah wal Jamaah. Golongan ini menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala serta membawa fahaman Syiah yang sekarang ni sebar, walaupun mereka ni mendakwa bahawa mereka mengikuti mazhab Syafi'i, hakikatnya fahaman mereka ni sangat berbeza dengan mazhab Syafi'i. Okey, justru itu perkara ini akan menimbulkan pertelingkahan bagi menegakkan perkara yang benar. Okey, setakat itu je lah dari saya. Saya serahkan kepada Atirah untuk menyambung kembali. Okey, kesimpulannya, amalan bertaklid ni dia bukanlah satu perkara yang ditegah secara mutlak dalam Islam. Tetapi keharusan bertaklid ni diberikan kepada umat Islam yang tidak mampu untuk berijtihad tetapi dalam masalah furuk saja, bukan daripada bab akidah. Okey, majoriti ulama usul mengatakan umat Islam ni diharuskan untuk bertaklid, tetapi ia bukan bermakna wajib bertaklid kepada satu mazhab sahaja ataupun terikat dengan mazhab tertentu. Tapi pandangan daripada mazhab lain juga boleh diikuti, tetapi perlu menjaga adab dan juga kesopanan. Okay, maka setiap umat Islam wajib untuk mempelajari secara individu kerana keyakinan kepada perkara-perkara tersebut harus lahir daripada ilmu dan juga keyakinan yang bukan hanya semata-mata ikutan. Okey. Jadi sekiranya seseorang itu berada pada landasan yang benar, maka baiklah kehidupannya. Tetapi jika sebaliknya, maka binasalah kehidupannya dan akan memberi kesan akibat bertaklid pada perkara yang salah. Itu sahaja pembentangan kami pada hari ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.